Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sudah melebihi daripada setengah bulan Rajab, dan mudah-mudahan kita senantiasa menetapkan apa yang sepatutnya kita beramal di dalam bulan Rajab ini, sebagaimana ceritanya sudah pun kita bentangkan pada beberapa kuliah yang lalu. Sebenarnya hari ini adalah hari Ustaz Azmi, tetapi beliau telah berangkat menunaikan umrah semalam, iaitu nanti sampai 19 hari bulan baru kembali. Marilah kita sama-sama membacakan Fatihah, semoga perjalanan beliau dan rombongan yang dibawa itu selamat pergi sampai ke Makkatul Mukarramah, berziarah ke makam Rasulullah Madinatul Munawwarah, dan kembali ke Singapura dengan mendapat umrah yang mabrur. Al-Fatihah. Sebagai untuk menggantikan tempat beliau, suka untuk kita membuka satu cerita pada petang hari ini, iaitu tentang sahabat Rasulullah yang namanya Abu Talha. Dalam kehidupan Abu Talha, dia pernah menyaksikan dua orang yang datang memeluk agama Islam kepada Rasulullah, iaitu mengaku bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dua orang ini sempat berjuang bersama-sama dengan Rasulullah dalam beberapa peperangan, yang akhirnya salah seorang daripada mereka telah gugur sebagai syuhada. Kemudian tak lama, iaitu lebih kurang setahun, yang satu lagi pula meninggal dunia dengan secara biasa, bukan syahid. Kemudian Abu Talha bermimpi pada malam harinya. Dia melihat dua-dua sahabat ini dipersilakan oleh malaikat untuk masuk syurga. Tetapi yang dipersilakan oleh malaikat terlebih dahulu adalah orang yang mati setahun lewat, iaitu orang yang mati bukan di dalam syahid. Kemudian tu orang yang syahid itu baru dijemput, iaitu orang yang kedua masuk syurga. Kemudian tu malaikat tu memandang kepada Abu Talha, kamu pulanglah, kerana belum masanya untuk kamu dijemput masuk syurga. Dia bangun daripada tidurnya. Kemudian tu cerita mimpi ini tersebar di kalangan sahabat, yang akhirnya sampailah kepada pendengaran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, wahai Abu Talha, kemarilah, kerana aku telah mendengar beberapa cerita. Aku ingin mendapat tahu daripada lidah kamu sendiri, daripada lisan kamu sendiri. Inilah bertingkah Rasulullah apabila dia dengar cerita-cerita yang tersebar di kalangan sahabat. Dia tidak terus mempercayainya. Dia akan panggil siapa yang memulakan cerita tersebut daripada sumber yang sebenarnya, baru dia akan bertanya apakah cerita yang sebenarnya, yang kita pula lain. Apalagi terkadang-kala dalam masjid dengar itu, dengar ini, cerita sampai daripada asal dia berbeza dengan pada yang akhirnya, yang kebanyakan daripada kita semua salah anggap. Dan kehidupan manusia ini penuh dengan tanggapan. Sebab itu kita kena belajar daripada akhlak Rasulullah, iaitu Rasulullah tidak sangat suka mendengar berita-berita yang tersebar. Jadi dia dengar sendiri daripada lisannya Abu Talha. Kata Abu Talha, memang benar, sebagaimana itulah yang aku mimpikan. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, yang mengherankan kami dan di kalangan para sahabat yang lain, kenapakah orang yang mati syahid tidak dijemput masuk syurga dulu berbanding dengan orang yang hanya mati secara biasa saja? Kemudian tu Rasulullah kata kepada Abu Talha, adakah benar orang yang kedua itu mati setahun lebih lambat? Kata Abu Talha, benar, kerana aku mengenal beliau yang mula-mula datang masuk Islam, iaitu beriman kepada kamu.
Kalau gitu tak salah lah kata Rasulullah. Sebabnya orang yang setahun lebih lambat daripada orang yang mati syahid itu, dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia telah dapat melebihkan amalnya berbanding dengan orang yang mati syahid. Dan di dalam bulan Ramadan itu dia telah beramal, berbuat yang paling terbaik, kerana itulah yang bakal dia tinggalkan sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi apabila dia dapat menemui bulan Ramadan dalam setahun yang dia sudah mati terlambat daripada kawannya, iaitu yang mati syahid, maka Allah Ta'ala telah melebihkan dia dulu masuk syurga. Ini adalah untuk menunjukkan bahawasanya Ramadan yang tak lama lagi yang kita akan sambut adalah punya nilai-nilai perjuangan jihad hawa nafsu yang sangat besar, yang mana siapa yang dapat mengatasi dan mengawal diri di dalam bulan Ramadan, iaitu medan jihad yang paling besar, kita akan dapat mendahului orang yang mati syahid di dalam medan peperangan yang sebenar. Jadi janganlah kita tidak mengambil iktibar daripada cerita Abu Talha ini. Semoga kita mempelajari daripada cerita ini, dan kita tak lama lagi akan berakhir bulan Rajab. Kita akan menghadapi bulan Sya'ban. Daripada bulan Sya'ban kita akan menghadapi pula bulan Ramadan. Itulah, jadi kita jangan mempersia-siakan waktu di dalam bulan Ramadan. Setelah kita mempersiapkan diri kita, mensucikan, membersihkan hati dan segala perangai-perangai buruk di dalam 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berharap kita memasuki gerbang Ramadan dengan suci bersih, iaitu dapat kita betul-betul berjihad menundukkan hawa nafsu kita di sepanjang bulan Ramadan, dan kita mendapat Ramadan yang paling terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Dan kita senantiasalah berdoa kepada Allah, semoga dipanjangkan usia kita, kerana kita tak tahu esok ke lusa ke, kerana kematian itu akan datang tiba-tiba. Sebab itu Imam Ghazali pernah bertanya kepada anak muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya 6 soalan sebenarnya, tetapi yang soalan yang bersangkutan dengan perkara mati ini satu saja, iaitu Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apakah perkara yang paling dekat dengan kamu? Muridnya banyak kata yang paling dekat dengan kita adalah ibu bapa kita yang melahirkan kita. Lagi satu pula mengatakan guru kita yang paling dekat dengan kita, kerana gurulah yang telah mendidik kita. Kerana orang-orang dulu kalau belajar dengan guru kan selalunya di pondok, kan? Dia duduk sama gurunya, dia tidur sama gurunya, apa sebagainya. Jadi dia itu lebih rapat dengan gurunya berbanding dengan mak bapaknya sendiri, kerana mak bapak tu hanya melahirkan saja, membesarkan, kemudian tu akan dia serahkan kepada tok guru untuk belajar. Ada pula yang mengatakan saudara-saudara kita, baik yang lelaki-lelaki ataupun yang perempuan. Ada pula yang mengatakan teman karib kita yang lebih rapat, yang lebih dekat dengan kita. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, semua apa yang kamu sebutkan itu adalah benar. Tetapi yang aku maksudkan adalah kematian. Kerana kematian itulah yang paling dekat dengan kita. Hari ini kita punya nama, besok sudah jadi mayat. Hari ini kita berbual, bercakap, esok pagi-pagi kita dapat telefon mengatakan si Fulan bin si Fulan telah kembali ke rahmatullah. Sebab itulah dikatakan mati itu sangat dekat dengan kita. Jadi kita berdoa semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk sampai kita menempuh bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang selalu kita janjikan, iaitu apabila kita mengambil tempat pensyarah ataupun masa kuliah orang lain, kita akan meneruskan cerita daripada kitab Nafasur Rahman, iaitu sebuah kitab yang selalu membincangkan tentang perkara-perkara yang menjadi ikhtilafiyah, iaitu perkara-perkara ikhtilaf, terlebih lagi kepada setengah sikap kepada wali-wali Allah. Iaitu kita sambung, ada orang yang mengingkari perkara wali, dan ada yang mengingkari tentang ziarah kepada makam wali. Ada pula yang mengingkari bahawasanya kenapa mesti kita nak doa pakai tawasul kepada para wali Allah, kenapa mesti nak doa kepada orang-orang alim.
Adakah tidak mungkin kita berdoa langsung kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini? Wa yaqulun, mereka itu berkata, yakfit talib ayyad'u Allah wa la yatawassal ilahi bi syai'in. Cukuplah seorang yang berdoa itu berdoa kepada Allah tanpa tawasul dengan sesuatu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari tentang tawasul. Adakah benar? Keterangan yang disebutkan ini memang benar. Sebabnya semua orang berdoa didengar oleh Allah. Sama ada dia manusia, tumbuh-tumbuhan yang bertasbih kepada Allah, haiwan yang Allah Ta'ala memang telah membuat mereka itu bertasbih kepada Allah, dengan apa bahasa yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka, semua akan didengar oleh Allah Ta'ala. Tidak kira sama ada peringkat ataupun status manusia, dia kaya, miskin, dia jahat ataupun dia baik, dia pelacur ataupun dia orang terhormat, tetap akan didengar oleh Allah Ta'ala kerana tidak ada halangan. Pendengaran Allah Ta'ala sebagaimana kita sudah baca dalam kitab-kitab Tauhid, iaitu sifat sama Allah Ta'ala tidak punya batas. Sifat pendengaran Allah Ta'ala akan mendengar wa'imah daripada bisikan hati kita yang kecil, yang di dalam, yang tidak didengar oleh telinga-telinga manusia, oleh telinga-telinga makhluk, tapi akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan apa yang dikatakan di sini, yakfit talib ayyadu Allah wala yatawassul ilaihi bisyai'in. Tetapi adakah kita bersetuju bahawasanya di antara doa manusia dengan Allah itu ada hijab? Tidak semua doa yang Allah Ta'ala akan memberikan pengkabulannya dengan serta-merta yang sebagaimana kita minta. Memang tidak ada doa yang ditolak, tetapi doa itu semua diterima oleh Allah Ta'ala, hanya pengkabulannya saja sama ada cepat atau tidak. Kita tak boleh kata doa kita ditolak kerana Allah Ta'ala memang simpan doa kita. Kalau tidak diberikan di dunia ini, Allah Ta'ala akan berikan di akhirat. Kalau tidak diberikan di akhirat, Allah Ta'ala akan menjadikan doa itu sebagai pelebur dosa-dosa kita. Itu memang janji Allah Ta'ala yang telah disebutkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita percaya bahawasanya doa kita terhijab oleh sebab dosa-dosa kita, oleh sebab perangai kita dan akhlak kita yang suka menyakiti hati orang, yang menabur fitnah sana sini. Itu yang menyebabkan kita akan terhijab doa daripada Allah. Ini tak dapat tidak semua orang yakin. Kerana barangkali pakaian kita haram, tempat kita tinggal haram, pendapatan kita daripada sumber yang haram, yang kita sendiri tidak terbiasa dengan itu, malah kita tidak terasa dan sadar bahawasanya perkara itu adalah merupakan satu-satunya daripada yang terhalang doa untuk kita panjatkan kepada langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang telah mereka katakan, iaitu tidakkah cukup untuk seorang itu berdoa langsung kepada Allah tanpa bertawasul dengan sesuatu, dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sendiri. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ini adalah daripada ayat Al-Quran, iaitu mereka-mereka yang menyeru. Siapa yang dikatakan ulaikal ladzina yad'un di sini adalah merupakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa yang disuruh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam kitab sejarah ataupun di dalam perjalanan manusia, golongan yang dinamakan Nasrani dan Yahudi ini, mereka telah mempercayai bahawasanya Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Tuhan mereka, sebagai anak Tuhan, dan mereka mempersembahkan ataupun mereka menyembah Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dan begitu juga orang-orang Yahudi telah menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang telah menyeru Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, iaitu mereka juga menganggapkan bahawasanya para malaikat itu adalah merupakan anak perempuan Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam banyak kepercayaan orang-orang Yahudi. Mereka-mereka ini juga, iaitu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Uzair alaihissalam, para malaikat yabtaguna ila rabbihimul wasilah,
Mereka juga mencari keredaan Allah Ta'ala, mencari wasilah dengan amal taat mereka kepada Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih hampir kepada Allah Ta'ala? Kalaulah orang yang mereka percaya sebagai Tuhan, sedangkan mereka itu beramal taat, beramal baik semata-mata untuk mendekatkan perkara baik sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa mereka? Siapa mereka yang tidak beramal kemudian itu nak mengharapkan kedekatan kepada Allah? Kita beramal, memang betul kita akan katakan kita sembahyang, kita puasa, kita mengerjakan haji, kita berbuat sebagainya. Tetapi kalau dibezakan antara kita dengan para wali, para awliya, antara kita dengan orang-orang solehin yang lain, takkah dia itu statusnya beza-beza? Tidakkah kita mengatakan bahawasanya ada yang lebih daripada kita? Kalau orang-orang yang selalu hidupnya pada malam hari bangun, mengerjakan solat, tidak berhenti-henti, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang tinggal di Amben, di hadapan rumah Rasulullah, yang dikatakan orang-orang miskin itu yang selalu diberikan makanan dan pakaian oleh Rasulullah, senantiasa dia itu berkesempatan untuk berkhidmat kepada Rasulullah, ambilkan Rasulullah air, ambilkan Rasulullah apa saja yang diperintahkan. Kemudian tu ketika Rasulullah sudah masuk tidur, sudah masuk dalam bilik, dia tidak ke mana-mana lagi, dia terus berdiri. Terkadang kala dia duduk di hadapan pintu Rasulullah, di luar pintu dia mendengar Rasulullah senantiasa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu suratul Fatihah berulang-ulang kali. Artinya Rasulullah semalam malaman tidak tidur, Rasulullah sembahyang, Rasulullah sedangkan bertasbih apa segalanya. Itu mencari ketaatan, iaitu menjadikan wasilah untuk hampir kepada Allah Ta'ala. Yang kita ni siapa? Doa kita ni apa? Amal kita ke mana perginya? Berapa banyak malam yang kita bangun untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala? Berapa banyak puasa kita yang sudah rosak pahalanya, sekalipun dia itu sah diterima di sisi fikir? Takkah kita malu berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan apa yang kita katakan bahawasanya kita nak angkat tangan kita kepada Allah Ta'ala, meminta mohon kepada dia, kemudian kita minta dia cepatkan untuk mengabulkan doa kita? Seharusnya kita malu terhadap yang demikian. Itulah sebabnya kenapa wasilah ini dipergunakan untuk mempercepatkan diri kita mendapat apa yang kita minta. Ini satu daripada ayat Quran sebagai bantahan daripada orang yang mengatakan hanya cukup berdoa langsung kepada Allah tanpa tawasul sesuatu. Kemudian itu ayat lain, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Tidakkah bagi kamu mengharapkan bagi Allah satu keagungan? Waqara dalam ayat ini adalah ditafsirkan oleh Al-Qadi Baidawi radhiyallahu an sebagai ta'ziman, iaitu artinya tidakkah kamu mengharapkan keagungan daripada Allah Ta'ala? Apa makna daripada waqara ini? Waqara ini yang dikatakan ta'zim adalah sebagaimana yang disebut, iaitu disokong ayat ini oleh sunnah, iaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah kata, man waqqara aliman faqad waqqara rabbah. Barang siapa yang mengagungkan orang-orang alim, iaitu para ulama, yang mereka itu sangat benar di dalam perbuatan mereka, di dalam amal mereka, di dalam mencari istimbat apa saja hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka itu sedaya upaya mahukan kesamaan ataupun dekat kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, faqad waqarra rabbah, maka sungguh mereka itu telah mengagungkan Tuhannya. Jadi siapa yang mengagungkan ulama, maknanya mereka telah mengagungkan Allah, mereka telah mengagungkan Tuhan, Rabbah. Kemudian tu Rasulullah menyebutkan hadis yang lain, wa akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Memberilah kemuliaan kepada ulama ataupun hormatilah ulama, muliakanlah ulama, fa innahum warasatul anbiya, maka sesungguhnya mereka itu adalah waris-waris nabi, waris-waris anbiya. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Barang siapa yang memuliakan mereka, iaitu memuliakan para ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi apa lagi yang kita mahukan dalil yang itu kita tidak boleh bertawasul kepada Habib Nuh?
Kita tidak boleh bertawassul kepada Habib Abdul Rahman, yang mana kita punya masjid ini alhamdulillah telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala satu keistimewaan di mana berhampiran dengannya satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iaitu telah dimakamkan seorang wali Allah yang besar, seorang wali Allah yang agung. Berapa banyak perkara-perkara yang sudah didatangkan kepada wali besar ini telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala tanpa ada hijabnya, disebabkan kemuliaan orang yang di dalamnya, iaitu sahibul makam. Ini seharusnya kita kaji sebelum kita meletakkan apa-apa tuduhan. Kita kena duduk, kita kena berada bersama-sama mereka-mereka yang percaya, kemudian itu barulah kita mengeluarkan hujah. Kita tidak boleh mengeluarkan hujah luar daripada yang kita belum duduk di dalam perkara tersebut dan kita belum pun mengetahuinya. Kemudian tu ada lagi sokongan-sokongan daripada hujah tersebut, sebagaimana yang telah dikeluarkan sebuah hadis daripada Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud wal Khalal, iaitu daripada Ibnu Abbas. Kata Imam Ahmad, tiada sunyi muka bumi ini, tiada sunyi dunia ini daripada selepas zaman Nabi Nuh, melainkan iaitu daripada 7 wali. Maknanya 7 wali ini mengikut daripada riwayat Imam Ahmad adalah 7 wali kutub. Wali kutub ini ada di beberapa tempat di muka bumi ini, yang mana dengan 7 wali kutub yang dimakamkan oleh Allah Ta'ala di beberapa bahagian bumi ini, maka dengan itulah Allah Ta'ala telah memelihara bumi ini disebabkan keberkatan daripada kekasih-kekasih Allah yang Allah Ta'ala makamkan di muka bumi ini. Itu sebabnya kerana Allah Ta'ala memelihara bumi ini. Kalaulah dikatakan bumi ini sudah sangat tua dan makhluknya, penghuni di dalamnya sudah sangat buat bejat. Bejat itu artinya sudah banyak buat maksiat. Banyak perkara-perkara yang sudah kita lakukan bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan apa yang kita pelajari daripada Rasulullah. Maksiat demi maksiat berlaku tanpa ada bendungan, tanpa ada halangan. Sudah banyak perkara-perkara yang menyalahi segala dosa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sudah terdapat di dalam umat yang sekarang ini. Tidak ada satu pun penipuan, anak yang di luar nikah, pembunuhan anak-anak yang baru dilahirkan, semuanya yang dibuat orang dulu sudah dibuat oleh orang sekarang. Kalaulah kerana kemaksiatan yang kita lakukan, tidakkah layak bahawasanya Allah Ta'ala menamatkan seluruh muka bumi ini dengan segera? Sudah tentunya begitu, tetapi oleh kerana adanya makam-makam ini, maka itulah sebabnya Allah Ta'ala menangguhkan, disebabnya cinta Allah kepada wali-wali Allah, iaitu yang disebut wali kutub ini. Kita lihat bagaimana hanya rumah Allah saja Allah Ta'ala lindungkan, apalagi kekasihnya. Kita kan tahu peristiwa di mana berlakunya tsunami pada tahun 2004, sebuah masjid Baitur Rahman yang begitu sekali dekat dengan laut, di mana berlakunya tsunami itu masih kukuh, sedangkan semua rumah-rumah yang di sisinya sudah binasa. Adakah tidak Allah Ta'ala memelihara rumah Allah ini kerana dia adalah merupakan tempat suci, iaitu Baitullah, rumah Allah di muka bumi ini. Apalagi kalau makam di mana makam itu diletakkan kekasihnya, tentu sekali Allah Ta'ala memeliharanya. Bagaimana terjadinya Baitur Rahman itu terlepas daripada gelombang tsunami, semua dipersaksikan oleh banyak orang, oleh banyak makta sebagai saksi utama. Antara mereka yang telah melarikan diri daripada gelombang itu, mereka dikejar gelombang tsunami, akhirnya masuk dalam masjid. Gelombang itu pecah, gelombang itu pecah mengelilingi masjid, kemudian tu bertaut balik selepas daripada masjid, dan dia merobohkan semua rumah-rumah yang lain. Ini adalah merupakan cerita daripada saksi utama yang melihat kejadian bagaimana Allah Ta'ala memelihara daripada ombak tsunami masjid yang sangat dekat dengan laut tidak binasa. Begitu juga ada sebuah masjid, ini di Jepun kerana saya dapat cerita ni daripada ketika kita buat retreat pada minggu yang lalu, pada hari Minggu lepas. Daripada cerita yang telah disampaikan oleh motivator tadi, kita berkongsi cerita yang untuk menunjukkan kemuliaan rumah Allah di muka bumi ini, iaitu satu-satunya masjid yang ada di Kobe, iaitu di Jepun. Masjid ini adalah masjid kita, iaitu masjid orang-orang Islam. Tidak ada masjid, hanya itu satu-satunya masjid. Kemudian tu Kobe telah terkena
bom pada Perang Dunia yang kedua. Semua hancur binasa. Iaitu Kobe adalah salah satu kota, iaitu kota yang ketiga daripada Nagasaki dan Hiroshima yang telah dihujani oleh bom. Cuma Kobe tidak kena atom, tetapi yang kena atom adalah Nagasaki dan Hiroshima. Kobe hanya dihujani dengan bom-bom biasa saja. Semua berantakan, tidak ada satu pun yang terselamat. Tetapi rumah Allah ini, satu-satunya masjid di Kobe, tidak terkena sedikit pun oleh gegaran bom. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Lihat bagaimana cintanya Allah kepada rumahnya saja adalah merupakan yang tidak boleh dijentik oleh tangan-tangan manusia, apalagi walinya iaitu kekasih Allah. Ya, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ya, di lain minggu depan masih ada lagi satu ya, insya-Allah, kerana sudah nak dekat jam 2 ya. Saya pun ada kerja lain yang nak dibuat. Bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghair jamil khair fil hayati wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.